Kenapakah mereka tidak dinamakan secara khusus namanya secara peribadi? Kerana proceeding ataupun bentuk ciri permohonan yang diwujudkan ataupun ditampilkan di Mahkamah California tersebut adalah berbentuk kuasai sibil, kuasai jenayah, yakni untuk sitaan barangan-barangan yang dipercayai diperolehi daripada hasil haram penyelewengan entiti 1MDB. Jadi atas nama siapakah barangan-barangan itu hendak disita? Kalau barangan itu painting, lukisan, atas nama siapakah lukisan itu didaftar? Contohnya, atas nama siapakah apartmen ataupun kondominium tersebut dibeli? Atas nama siapakah yacht tersebut dibeli? Jadi nama orang-orang yang dinamakan sebagai pemilik atau dipercayai dinamakan sebagai pemilik, ini sahajalah orang yang perlu dinamakan dari segi undang-undang, sama ada di Amerika Syarikat ataupun mana-mana bidang kuasa lain. Tidak ada mana-mana barangan tersebut yang dimiliki atas nama 1MDB Officer 1, 2, 3 ataupun Malaysian Official 1. Oleh itulah nama mereka tidak disebut. Yang keduanya, walaupun nama mereka tidak disebut secara khusus, definisi frasa tersebut dinyatakan dengan jelas. Perenggan 24, perenggan 25, 26 dan 27 memberi definisi Officer 1, 2 dan 3 1MDB. Kalau kita baca, kita tahu siapa dia pada masa itu, orang tersebut. Begitu juga Malaysian Official Number 1 yang diguna pakai frasa tersebut pelbagai atau banyak kali dalam laporan DOJ ini didefinisikan di perenggan 28, 29 dan pelbagai perenggan lain sebagai merujuk tidak lain dan tidak bukan kepada Datuk Seri Najib. Yang ketiganya, terdapat juga satu konvensyen antarabangsa. Apabila siasatan dilakukan dan jika, saya kata jika, saya tidak kata sah, jika ianya membabitkan mana-mana pemimpin negara lain, selagi pemimpin itu masih memegang kerusi yang dijawatnya, beliau tidak mengambil cuti maupun tidak turun ataupun diturunkan, maka konvensyen adab antarabangsa nama tidak akan disebut. So kita janganlah terkejut atau mengatakan kerana nama tidak disebut maka dia tidak terbabit. Kenyataan-kenyataan seperti itu yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan atau wakil-wakil yang mengatakan tidak ada sangkut paut laporan DOJ dengan Malaysian Official Number 1 sebagai Najib Razak, bagi saya adalah suatu penyelewengan fakta, dan kita tidak boleh berlaku tidak adil kepada rakyat kita dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya terkandung dalam DOJ report. Isu dia lain sama ada kita setuju dengan laporan ini ataupun tidak. Kalau kerajaan Malaysia tidak bersetuju, maka tindakan boleh diambil terhadap agensi DOJ di Amerika Syarikat. Kalau kita hendak mengatakan bahawa fakta itu tak sah, maka kita boleh lakukan siasatan kita dan dedahkan siasatan yang pernah dibuat sebelum ini tentang perkara tersebut. So itu sahaja berhubung dengan isu ketiadaan nama khusus beberapa jawatan yang dinyatakan. Adakah akan adanya mana-mana tindakan jenayah yang menyusul daripada tindakan sitaan ini? Kalau kita melihat kepada dokumen atau kertas kausa yang telah difailkan di Mahkamah Daerah California tersebut, jelaslah bahawa pihak siasatan Amerika Syarikat telah melakukan siasatan yang rapi dan berpandukan kepada apa yang mereka akan ada ataupun telah ada. Boleh dikatakan bahawa tindakan jenayah akan menyusul. Tapi soalannya adalah terhadap siapa? Nah, perkara ini masih sukar untuk dijawab oleh kita yang membaca cuma kertas kausa di sini. Sebab ini sahajalah dokumen rasmi, walaupun daripada negara luar, tapi daripada agensi siasatan negara luar yang disahkan sebagai sah oleh agensi tersebut. Kita tidak ada kertas-kertas siasatan maupun laporan daripada agensi siasatan negara kita untuk dibandingkan. Jangan kita lupa, laporan ataupun kertas-kertas siasatan SPRM
telah dimajukan kepada Tan Sri Apandi Ali yang pada bulan 1 tahun ini telah memaklumkan dalam pendapat kebijaksanaan beliau tiada apa-apa unsur jenayah daripada kertas-kertas siasatan SPRM. Kertas-kertas siasatan tersebut adalah dari segi undang-undang OSA. Jadi kita tak boleh lihat dan tahu apakah dia kandungan siasatan SPRM. Keduanya, laporan audit negara yang telah disediakan berhubung dengan 1MDB telah diklasifikasikan sebagai OSA. Jadi sekali lagi, rakyat Malaysia tidak berpeluang untuk melihat kandungan siasatan agensi Malaysia. So apa yang tinggal adalah daripada agensi yang telah menyediakan laporan yang sah. Dan daripada laporan ini, pihak Amerika Syarikat jika pun meneruskan dengan tindakan jenayah, akan meneruskan tindakan jenayah berhubung dengan pihak-pihak yang terbabit di dalam money laundering ataupun penyalahgunaan wang, salah aliran wang ke negara mereka melalui institusi-institusi kewangan mereka. Sebab undang-undang jenayah adalah berpandukan kepada kesalahan yang berlaku antara lain di dalam bidang kuasa masing-masing. Walaupun kertas kausa DOJ ini menunjukkan asas jenayah itu adalah suatu fraud atau penipuan terhadap entiti 1MDB, tapi entiti 1MDB itu berada di Malaysia. Jadi itu adalah bidang kuasa agensi Malaysia untuk mengambil tindakan berhubung dengan pihak-pihak yang telah salah laku terhadap 1MDB. Yang keduanya, hasil salah laku itu telah dialirkan keluar. Ini menurut kertas kausa, ya, bukan rumusan saya sendiri. Hasil-hasil tersebut telah dialir keluar ke pelbagai negara sehinggalah mewujudkan proses sitaan ini di Amerika berhubung dengan hasil penyelewengan yang sampai di Amerika. Jadi tindakan jenayah yang akan jika diambil di Amerika Syarikat adalah berhubung dengan penyalahgunaan aliran wang, money laundering, yang merupakan jenayah antarabangsa pada setiap negara. Now, walaupun ada juga maklumat di dalam kertas kausa ini mengatakan aliran masuk wang ke Malaysia sebagai kickback ataupun rasuah, corruption, sekali lagi, itu di dalam bidang kuasa Malaysia. Jadi perkara itu tertakluk kepada kuasa agensi penyiasatan kita untuk menentukan sama ada mana-mana pihak telah salah laku dalam isu rasuah atau kickback dan tindakan untuk diambil terhadap mereka. Adakah negara Amerika Syarikat boleh mengambil tindakan berhubung dengan fraud 1MDB di Amerika Syarikat? Bolehkah negara Amerika Syarikat mengambil tindakan tentang corruption dan kickback yang berlaku di Malaysia, di Amerika Syarikat? Jawapan ringkas, tidak. Berhubung dengan money laundering, ya, sesiapa yang daripada siasatan mereka dapati terlibat sama ada secara terus atau membantu dari apa-apa cara sekalipun dalam aliran wang salah tersebut, boleh dan akan dituduh oleh pihak agensi kerajaan Amerika Syarikat di Amerika Syarikat. Itu sahaja. Jadi sekiranya ada mana-mana pihak khusus yang dinamakan di dalam kertas kausa DOJ ini, sama ada 1MDB Officer 1, 2, 3 mahupun Malaysian Official Number 1, tidak dituduh di Amerika Syarikat, itu cuma adalah berhubung dengan money laundering exercise, aliran wang salah ke Amerika Syarikat. Ini tidak bermaksud bahawa pegawai-pegawai tersebut jika tidak dituduh tidak terbabit di dalam fraud maupun kickback. Perkara ini harus difahami di tahap ini sebab kita tidak tahu. Kita tidak tahu maklumat lengkap kertas siasatan bebas daripada kertas kausa DOJ ini. Itu terserah kepada budi bicara dan kebijaksanaan agensi DOJ dan agensi lain di Amerika. Secara ringkas, tidak ada peruntukan perlembagaan ataupun mana-mana akta di Malaysia yang menghalang peguam negara daripada membuka semula
kertas siasatan berhubung dengan 1MDB. Walaupun secara rasminya pada bulan Januari tahun ini Peguam Negara telah mengumumkan berhubung dengan kertas siasatan SPRM bahawa kononnya tidak ada mana-mana jenayah yang ditampilkan melalui siasatan tersebut terhadap Yang Berhormat Perdana Menteri. Itu bulan 1 2016. Apabila keluarnya kertas kausa, court papers, kertas mahkamah Amerika Syarikat ini, apabila keluarnya pengumuman agensi kerajaan Amerika Syarikat ini, maka pejabat peguam negara bertanggungjawab sebagai satu pejabat peguam negara yang efisien dan profesional untuk mengarahkan pembukaan semula kertas siasatan untuk mengkaji sama ada apa-apa maklumat baru, bukti baru yang mungkin tidak terdedah kepada agensi kerajaan Malaysia yang wujud di dalam dokumen di Amerika Syarikat. Untuk perkara ini, saya percaya pejabat peguam negara sepatutnya dengan sendirinya berhubung terus dengan pejabat peguam negara Amerika Syarikat untuk bekerjasama memperolehi maklumat tersebut. Kita tak perlu kata bahawa masih belum ada permintaan daripada Amerika Syarikat untuk bekerjasama dengan kita. Soalnya bukan pasal Amerika Syarikat nak bekerjasama dengan kita atau tidak. Soalnya adalah, adakah kita nak bekerjasama dengan Amerika Syarikat untuk menyiasat isu 1MDB ni? Ini kita kena faham. Jangan salah tafsir dan jangan salah faham. Jadi bagi saya, lebih-lebih lagi apabila dokumen-dokumen siasatan lain seperti yang saya telah maklumkan tadi, iaitu kertas siasatan SPRM telah pun dikatakan tiada asas dan masih di bawah USA, mana-mana kertas siasatan tidak boleh didedahkan kepada rakyat. Begitu juga laporan audit negara bawah USA dan dokumen-dokumen lain juga. Jadi soalannya, apakah yang rakyat Malaysia mempunyai maklumat secara rasmi daripada agensi Malaysia berhubung dengan kemelut 1MDB? Mana dia? Satu-satunya sekarang yang kita ada adalah dokumen negara luar. Salahkah rakyat Malaysia untuk mengetahui masalah negaranya sendiri merujuk kepada dokumen ini yang disahkan sebagai dokumen sah oleh pihak Jabatan Kehakiman negara tersebut? Untuk mengelakkan kerunsingan rakyat Malaysia, itu sebab saya maklumkan tadi menjadi tanggungjawab Peguam Negara Malaysia untuk menulis, menghubungi atau menelefon rakan sejawatan di Amerika Syarikat untuk bekerjasama membuka balik fail siasat.